Etak atau lebih dikenali dengan panggilan etok sering dijadikan makanan ringan atau kudapan bagi rakyat Kelantan. Justru Universiti Malaysia Kelantan UMK mengambil langkah proaktif mendaftarkan etok salai sebagai makanan warisan negeri sekaligus membantu meningkatkan produktiviti komersial makanan tradisional itu. Naib Chancellor UMK Profesor Dr. Nur Azizi Ismail berkata, keputusan dicapai menerusi mesyuarat yang melibatkan usahawan, peniaga, pembekal serta pencari etok bersama agensi kerajaan. Dan kita harap kajian ini akan terus dapat merancangkan lagi etok dan juga jadikan etok ini sebagai salah satu makanan warisan yang diiktiraf di peringkat dunia. Itu juga salah satu hasrat kita lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Etok Salai Kelantan 2019 di UMK Kampus Bacok, Tangok. Karnival turut memberi penjelasan yang berlandaskan nilai akademik dan ilmiah berkaitan potensi serta prospek perniagaan makanan berkenaan. Pada karnival ini, 7 perisa baharu Etok Salai diperkenalkan kepada orang ramai. Dia cerita pada nak naik ke taraf etok ni, nak promosi ke keluar negeri, keluar negara kalau boleh. Lepas tu dia nak naik ke taraf buku set tu. Tapi saya setuju naik itu belakang tu. Dia nak buat macam pembenahan etok. Lepas tu nak bantulah kalau macam gerai-gerai etok tu ni nak bantu nak ke mana. Dia tak usah macam dedoh gini kan. Dia nak buat comel, tak usah buku dengan apa sakoba. Penyelidikan etok salai dalam skop globalisasi itu telah dilaksanakan sejak 2016 yang berakhir November depan. Lebih kurang rasa macam kerang. Saya tak pernah rasa etak ni sebab dekat Perak tak ada etak. First time saya datang Kelantan ni, saya makan etak masa kawan saya bagi lepas dia buat kajian mengenai etak ni. Etak ni rasa dia fresh sangat sampai saya rasa tak boleh nak telan benda tu. Saya tak pernah dengar pasal etak salai ni. Selepas datang ke Kelantan, kawan-kawan saya cakap suruh try etak salai ni, tapi saya tak berani cuba. First, I never tried it before, but in Thai we also have such a kind of that gel, but we make with the coconut milk. And then the funny is that one I tried in Sungai Golok, not in Malaysia. So first trying is like we have to what we call take it by bite the gel of it, and then when we try, I feel the smell of. I'm not so sure which is the river or the sea, but we will smell that, and then the taste is like once you try one, so you cannot stop. Pok Whale atau nama sebenarnya Ismail bin Madiyah merupakan salah seorang pengusaha etak salai yang terkenal di Bacok. Biarpun sudah berusia 60 tahun, Pok Whale masih gagah dalam menjalankan kegiatan sehariannya iaitu mengokok etak di kawasan muara sungai. Bermula seawal jam 7 pagi, Pok Whale akan turun ke Sungai Binjai yang terletak di gunung. Lokasi sungai ini menjadi pilihan Pok Whale kerana keadaan sungainya yang tidak terlalu dalam. Saya usul tahu ya bagi dia pasir mah tu apa tu kapal laut biasa saya ada ayatnya. Lepas tu dia cara dia royak lah saya tu. Kajian etak ini adalah untuk melihat bagaimana
proses etak itu dihasilkan secara tradisional, secara warisan dan diperturunkan daripada generasi kepada generasi. Dalam menghasilkan etak salai, terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan. Antaranya ialah mengokok, membersih, memerap, menyalai, membungkus dan menjualnya kepada orang ramai. Mengokok adalah proses menangkap etak di dalam sungai dengan menggunakan peralatan seperti pelampung dan jaring yang diubah suai. Jaring yang direka kebiasaannya dicantum bersama kayu panjang bagi memudahkan penangkapan etak di kawasan yang lebih dalam. Pelampung berjaring pula dibawa sebagai tempat menyimpan etak yang ditangkap. Hasil tangkapan etak akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum proses memerap dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualiti dan kebersihan etak yang akan disalai. Setelah dibersihkan, etak tersebut diperap bersama ramuan seperti serai, bawang putih, bawang merah, ajinomoto, garam halus, serbuk kari dan cili merah. Ramuan ini akan dikisar dan diperap bersama etak sekira-kira sejam atau 2 jam. Proses menyalai akan dimulakan setelah perasa diyakini menyerap ke dalam etak. Semasa proses menyalai dijalankan, bara api yang digunakan perlulah dikawal bagi mengelakkan cengkerang etak terbuka. Etak juga perlu diratakan menggunakan kayu yang direka khas bagi memastikan suhu sekata pada semua bahagian. Proses menyalai etak memakan masa hampir 2 jam. Setelah disalai, etak kemudiannya dibungkus menggunakan surat khabar dengan berbentuk kelongsong atau kon. Setiap bungkusan etak salai akan dijual dengan harga RM1. Etak ni kalau kita lihat, dia ni memberi sumber pendapatan kepada orang-orang Kelantan lah, terutamanya wanita-wanita. Dan kalau kita tengok di Kelantan ni, yang menjual di tepi jalan tu mendapat bekalan daripada pembekal. Dia ada beberapa tempat yang menyalai etak, daripada situ dibahagikan kepada penjual di tepi jalan lah. Dan mereka ni menjual di tempat yang strategik. Meskipun etak salai mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat Kelantan, namun spesies kerang ini saban hari mengalami kepupusan. Masalah yang kita hadapi sekarang ialah kepupusan etak, terutamanya di Malaysia, di Kelantan lebih spesifiknya, kerana ataupun disebabkan oleh masalah gangguan habitat. Yang pertama. Yang keduanya, kepupusan ini ialah disebabkan oleh masalah pencemaran sungai di situ. So, kalau perkara ini kita tidak bendung, lama-kelamaan, kepupusan etok ini akan menyebabkan masalah kepada orang yang bergantung hidup kepada perniagaan etok. Di Kelantan, ramai daripada petani-petani tradisional ini bergantung hidup kepada etok. Jauh dulu, kalau no 5 negara tu sebentar ya, 2 je 3 je. Lah ni segata tu kena 3 je 2 je. Dia kurangnya gitu lah. Justru langkah awal yang diambil oleh UMK ialah melalui membuat atau mengadakan ex situ breeding kepada etak tersebut.
Ini bermaksud kita menyediakan sistem di luar daripada sungai. Kita mengadakan sistem untuk membuat benih etok itu dan seterusnya akan ditransfer kepada sistem yang lebih besar untuk membesarkan etok tersebut. Semoga dengan usaha memelihara serta memelihara ini mampu mengekalkan etak daripada ditelan zaman yang mana hanya tinggal nama dan kenangan sahaja.